juga Sufi. Tapi oleh sebab yang top sekali dalam ini ialah Sayyidina Ali dalam bagian ini. Tapi dari segi kebolehan hebat diri Abu Bakar kan. Tapi Ali ini sebagai pembawa kepada ilmu tasawuf. Dan kita ni pula kalau ikut terikat sama ni memang dia punya upline kita Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi Hasan Basri ada dalam kitab saya sedikit juzuk yang ketiga. Hasan Basri ambil kaedah berzikir ini daripada Sayyidina Ali. Ali pula ambil cara berzikir ini daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pula belajar cara berzikir daripada Jibril. Jibril pula ambil belajar berzikir ini daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah ajar Jibril, Jibril ajar Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ajar sahabat-sahabat kedik. Tapi dia tu sahabat yang top Ali. Itulah. Jadi makna kita bila beramal dan kita terikat saman, terikat khulufiyah atau terikat melalui Sayyidina Ali ini, dia punya kelebihan macam-macam. Pertama sekali silsilah tu semua wali-wali Allah. Dan Ali bin Abi Thalib ni pula di akhirat besok penghulu segala orang di dalam syurga besok, penghulu dia ialah Ali. Penghulu dia Ali. Apa dia tu? Lecet lah kan? Tak. Suama ya. Ya. Bila dia bercakap ni dia kering kan? Bila kering tu langsung dia nak batuk je. Macam bila semayang kan, bila baca Fatihah tu masa bangkat tu elok ni. Bila sampai nak wala dhalim tu mula dia nak kahwin. Tu kadang-kadang jadi lain macam ni. Sangkut dia. Kalau tak sangkut pun dia macam memepeh ya. Sungguh kurang baik kan. Okey. Kemudian wadih di siapa? Di sini dia tak sebutlah individu tertentu. Dia kata fahum al-a'immah. A'immah tu jamak daripada imam. Jadi a'immah tu jamak iaitu imam-imam. Bila imam-imam tu makna pemimpin-pemimpin lah. Itu maksudnya. Ya. Kalau ummah, kalau ummah jamak di ummah. Alif mim ummah. Itu jamak daripada ummah. Kalau imam jamak di a'immah. Macam faidah jamak di fawaid. Kalau fuadun hati jamak di afidah. Dan ada afidah kan? Jadi umam al-aimah jawabnya ada jamak kepada imam-imam. Imam tu dia pemimpin-pemimpin, bijak pandai. Jawab orang hebat dulu lah kan. Rasulullah dia, Sayyidina Ali dia dan lain-lain lah. Hasan Basri dia kemudian. Al-ayan makna terkemuka. Ayan tu jamak daripada ain. Ain ni mana mata. Yang bila mata tu bukan mata tu yang nampak dipandang dia mata terkemuka lah. Al-arifuna bi rabbihim al-mannan, yang mengenali Tuhan mereka itu yang bernama Al-Mannan. Mana dia dah sampai ke peringkat arifillah. Dia dah sampai kepada fana uzat. Itu je lah. Jadi orang-orang yang diwadih ni ramai. Itu sebab dipanggil a'immah, imam-imam. Kemudian dia dah yang mengenali Allah Ta'ala, kita panggil al-arif billah. Kitab bi rabbihim akan Tuhannya Al-Mannan. Al-Mannan ni nama Tuhan. Mana Al-Mannan ni dia menyambut balik apa yang dia beri kat kita. Jadi Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, aku telah beri kamu nikmat macam-macam. Mana Allah Ta'ala tersambut balik nikmat yang dia beri kat kita. Tujuannya kau tak tahu, kau bersyukur. Afala tashkurun. Dan kita kena sambut nikmat Tuhan balik.
Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Itu Al-Mannan. Kalau orang nama dia Manan, itu bukan nama Allah Ta'ala tu dah. Dia ada nun tu ada syabla. Al-Mannan. Kalau Manan, orang Melayu tu banyak nama Manan ni kan? Apa lah tu? Kalau nama dia siapa? Abdul Manan. Itu tak betul tu. Itu kalau Manan tak apa orang kata tak tahu lah. Ada yang orang nama Abdul Manan ada. Tapi tak salah lah kan? Tak betul lah. Kalau Manan tu nama berhala pula, lah dia tahu. Kalau nama Allah, Manan. Orang tu ustaz betul, ustaz apa? Ustaz Manan kata la ilaha illallah. Senang nyebut dia. Senang nyebut. Ingat kalau nak buat anak, kau cucu, kau cicit, nun tu ada dua. Kalau Rumi lah, Manan. Manan. N2 lah. N2. N2, N kuasa 2. Ustaz Ahmad Ma'ir bin Manan ke bin Manan? Itu Manan ke? Manan. Saya tahu lah, saya kawan dengan ayah dia kan. Manan. Itu bukan nama Allah Ta'ala tu. Ada yang sabdu. Itu nama Melayu. Itulah Melayu, tapi itulah makna Arab juga ada, tapi tak tahu apa. Itu wadih dia. Pencetus kepada ilmu tasawuf. Bukan sebagang orang. Wa amma istimdadu. Istimdad ni tempat ambilan. Adakah kita tasawuf tiba-tiba wujud je macam fail timbul. Kalau dia pejabat fail timbul kan? Nak nulis, nak letakkan kotih ni, buat satu fail baru, di fail timbul. Adakah ilmu tasawuf tiba-tiba wujud dia ilmu tasawuf? Tidak. Ada istimdad dia. Ada tempat ambilan dia. Bukan tiba-tiba dia wujud. Iaitu fahuwa, maka itu min kalamillahi. Iaitu daripada kalam Tuhan. Quran lah tu. Jadi keluar dia ilmu tasawuf ni dia maknanya semua ilmu agama kita ni lah, semuanya datang daripada Quran. Kok tauhid pun Quran juga. Kok fiqh pun Quran juga. Kok tasawuf pun Quran juga. Kok ilmu sains pun Quran juga. Sejarah Quran juga. Apa lagi banyak kan? Semua daripada Quran. Ilmu bahasa daripada Quran. Apa lagi? Ilmu kesihatan daripada Quran. Kan? Semua daripada Quran. Apa lagi? Banyak kan? Jadi pencetus segala ilmu ni daripada Quran. Termasuklah tasawuf. Min kalamillah. Wa kalami rasulihi sayyidi waladi adnan. Dan perkataan rasulnya, iaitu penghulu anak Adnan. Penghulu, sayyidi itu penghulu, waladi anak-anak Adnan. Anak Adnan. Mana Nabi ini adalah keturunan daripada Adnan. Adnan tu anak Nabi Ismail. Ismail anak Nabi Ibrahim. Keturunan yang baik-baik. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan Allah memberi rahmat kepada Nabi kita. Wa dzawil yaqini wal ifan, yang mempunyai keyakinan. Yakin mempunyai keyakinan. Zawi itu zi. Kalau kita belajar usul itu dipanggil asmaul sittah. Abu, aku, hamu, zu. Kan? Zu lagi tu. Zu malin. Jadi zu tu yang memiliki keyakinan yang tinggi, wal irfan, dan pengenalan yang tinggi terhadap Allah. Nah, inilah dia istimdad dia. Kemudian last sekali, wa amma masailuhu. Jadi masailah tu daripada masalah lah. Masalah dia singular, yang dia perlu dia masail. Jadi ada pun masalah-masalah. Jadi masalah ni bukan masalah. Artinya apakah perkara-perkara yang menjadi perbincangan. Itulah di dalam ilmu tasawuf. Jadi banyak. Jadi dia kata faya qadayahu allati yuwahdu fiha min awaridi al-dzatiyah. Jadi perbincangan dalam tasawuf ini memang banyak.
terdapat dalam tersebut banyak istilah-istilah. Istilah itu maknanya satu perkataan makna asalnya lain. Tapi bila kita jadikan dia perkataan dalam istilah dan tasawuf, dia akan membawa makna perkataan yang lain. Contohnya macam panah, ada untuk panah kan. Kalau panah ni dari perkataan asalnya ialah binasa. Dunia yang panah, yang Melayu lah. Kalau dunia yang fani, yang binasa. Jadi bila sebut binasa, itu makna asal. Tapi ketika orang tu masuk, dia tu dah sampai ke peringkat panah billah. Bila panah billah, kalau maknakan panah, dah tak penuh lah. Binasa dengan Allah. Dah binasa, jadi rosak lah kan. Jadi adakah panah itu binasa? Bukan. Panah ni di dalam panah billah tu maknanya, dia biasa macam ni, kita berfikir dengan fikiran kita, bercakap dengan lidah kita, melihat, mendengar kita. Bila orang tu berada dalam panah billah, dia tu dah jadi satu macam TV ke, dah kita remote dia. Jadi TV itu tidak ada kuasa nak ubah channel dia kepada 1, 2, 3 ke mana-mana, tak boleh. Yang boleh mengubah channel tu kita sebagai menguasai. Dia tak tahu apa. Macam itulah. Jadi bila kita berada dalam panah billah, kita macam TV yang kita gunakan remote. Jadi masa kita panah billah tu, apa Tuhan nak jadikan pada kita, kita Eden tak nak macam ni ada. Eden tak nak, tak fair. Eden nak yang ni, tak fair. Apa kita tak nak, kau kita tak boleh cakap. Kita masa tu atas Allah Ta'ala. Berapa lama kita nak panah billah, apa kita nak makan dalam panah billah, apa nak minum dalam panah billah, itu kita tak ada selama panah billah dia nak minum air Milo kan. Tak fair. Tok guru kita Joseph ni mungkin dia panah billah 17 hari 17 malam. Bukan kejap, 17 hari 7 malam. Apalah makan ni? Air kelapa. Bukan kelapa pandan. Kelapa lah ngampun tu lah makan lah. Muda tak kira tua pun balun nampak. Itu lah. Jadi kelapa. Ada pasal muda kalau lah. Jadi mungkin masuk ke kelapa warna-warna hari. Hari ni langit ni segantai tinggi kata. Itulah. Mungkin kelapa mungkin ada selapur untuk kan. Senang lah nak minum air kelapa. Dan makanan dia apa? Pisang. Semua saya tak tanya tu pisang apa? Ambun ko, ameh ko, nangko ko, gajo ko, susu ko. Pisang lah. Tanduk ko, olang ko. Kan ada kan? Pisang makan mentah ni yang salatnya ameh kan? Lain pada ameh apa? Ambun. Tadi. Lagi? Montel pisang ambun. Lepas. Agak apa tak buat kau orang. Ada satu pisang lagi, saya lah. Yang paling suka lebih sedap dari pisang ameh ke pisang montel tak montel. Pisang lemak manis Pahang. Pisang lemak manis Pahang. Pisang Peploy lah. Tak. Ya. Yang Terengganu tu sama macam Pahang. Saya dah rasa. Lemak, tapi kalau sebab saya jumpa di Pahang ya, maka sebenarnya lemak manis Pahang. Nak minta boneh ke orang Terengganu pun tak payah tu lah. Tapi dah sebatang, tanamlah satu sangai. Dah buah tu, tak boleh. Bukan buah, dah buah makan dah. Macam pisang Tapi susu. tak ada rasa betul orang. Esok bila dah betul orang sok. Ini jadi benih. Ada banyak. Sekarang boneh banyak. Boneh banyak. Tapi dah kena bayar lah. RM5 sebatang. Murah. Mahal. Nah, itu dia. Pisang lemak manis Pahang. Dia mana? Boleh. Apa tu? Dia buah dia tak besar. Agak besarnya sikit. Dia Tak besar tak? Besar kelengken ni besar sikit. macam pisang susu.
Tak lain-lain sikit. Dia buka, lempar yang hilang. Jadi soal guru saya, pisang apa dia makan tu tak tanya. Jadi itulah makanan. Selama 17 hari, 17 malam. Tak ada apa-apa. Tak ada masalah itu, tak ada masalah ini. Itulah contohlah. Jadi dalam kitab, dalam pempelajari ni, kita akan temui banyak istilah-istilah. Jadi orang yang belajar tasawuf kita ni, anda bersedialah bila jumpa satu perkataan dalam tasawuf tu, anda kena buatlah catatan. Makna asal perkataan ini. Lepas tu bila dah jadikan satu dalam kata dalam tasawuf, makna dia ini. Betul. Bila kita tahu istilah tu mana sekarang, kita tak payah fikir panjang. Bila sabut di depan Nabilah, kita dah ada dalam kepala. Satu perkataan mempunyai, dia tak ada makna satu, tapi dia punya satu penjelasan panjang. Bila kita tahu tu, penjelasan tu ada dalam kepala kita, kan senang kan? Semua ilmu ada. Baik ilmu cara dunia, katalah orang belajar sains. Ada satu istilah dipanggil fotosintesis. Ada ke tu? Bila fotosintesis satu perkataan kan, makna asal dia apa? Orang tak pernah fikir makna asal. Cuma dia orang kayu, apa makna fotosintesis? Ialah proses membuat makanan daun kayu tadi melalui pancaran cahaya matahari. Jadi itu makna fotosintesis. Kan panjang makna dia kan? Kalau kata bila disebut fotosintesis, kita dah ada dalam kepala kita perkataan. Itulah istilah. Kadang orang belajar pun di universiti kan istilah-istilah ni dia tak fikir macam-macam. Dia boleh cari balik tu. Kan? Kalau orang belajar sains, macam-macam istilah kan? Ya. Kadang istilah sendiri pun tak dapat diterjemahkan. Apa itu proton, apa itu neutron. Neutron. Bagi situ pun. Dalam atom tu ada 3 kan? Ion. Elektron, proton, ion. Proton, neutron. Itu dia. Itu semua istilah tu. Itu lagi istilah. Jadi kalau ditanya apa itu proton? Proton tu yang tengah jalan lah. Itu orang tak tahu pula kan. Kalau masuk bidang tu, proton ni ialah ni dua cerita ni. Oh, itu proton. Neutron apa? Neutron ni ialah bahan ni. Sebelum jumpa tu orang sebut satu ya, atom. Atom. Sekarang ni orang boleh pecah daripada atom tu ada lagi. Itulah. Semua tu istilah. Okey, dalam tasawuf pun sama jugalah. Itu dalam tu dikata dalam ni daripada konsep zatiyah. Zatiyah ni zat lah. Kal panai wal baqai wal muraqabah wa ghairu dzalik. Wal musyahadah. Semua istilah. Dan kita akan jumpa banyak istilah-istilah itu di dalam ilmu tasawuf. Jadi bila kita tahu mana tu, jadi senang kita nak cerita dengan orang. Dan kita boleh sebut di perkataan tu sendiri, ya kita dah secara spontan kita dah dapat makna dia. Tanyalah. Kata zub. Zub ni satu perasaan yang dicampak Allah Ta'ala bagi orang yang sedang berzikir tadi. Jadi dia bila berzikir tu dia terseronok sangat. Itu zub nama dia. Jadi zub tu apa? Satu perasaan yang cukup nikmat yang dicampak oleh Allah Ta'ala ke dalam hati orang yang dia kendaki. Itu ya. Rasa. Zub ni rasa. Dalam betul perasaan ni juga lah. Perasaan. Zub rasa. Rasa tu bukan rasa dengan lidah, rasa dengan hati. Macam mana tu? Tak dapat jawab. Itulah maknanya istilah-istilah yang ada terdapat di dalam ilmu tasawuf. Dalam makam panah tu kebanyakan semua dalam rasa dan perasaan. Ya, saya. Mana dapat? Masing-masing dengan masing-masing. Masing-masing dengan masing-masing. Dia pun nak cerita kat orang pun tak boleh. Okey, itu dipanggil mabadi asyara. Mana asas-asas 10. Di sini saya baca 9 salah. Ada satu hilang.
Ada satu hilang, tak mana hilang tak tahu lah. Kita tak fikir apa benda yang hilang. Apa benda yang hilang. Mencari benda hilang satu payah. Kan? Jadi kita nak tanya apa yang hilang. Boleh mencari dia tu. Apa benda yang hilang. Benda yang hilang pun kita tak. Bila benda hilang kita tak tahu nak cari apa. Kita akan mencari benda yang kita tak. Okey. Dulu pun 9 juga. Ya. Dulu pun 9 juga. Dulu 9. Tapi dia ada Lepas suruh. dia ada mabadi pasyarah. Persoalan ni sama dengan masalah ke Ustaz? Ya. Persoalan ni sama dengan masalah ke? Sama. Sama kan? Persoalan cakap Arab juga. Ini betul saya. Asalnya soal. Tapi dijadikan perkataan ada penamaan per dengan am. Jadi per soal an. Dah jadi kak. Jadi persoalan ni cakap Melayu ke cakap Arab tu? Sokorek Melayu, sokorek. Ya. Apa boleh tu? Salin dulu saya ini tak dua. Salin apa tu? Yang bos bilang tadi perkara yang jadi perbincangan dalam tasawuf. Itulah mabadi asyarah. Jadi sebenarnya mabadi asyarah ini kita tahu semua ilmu ni dia ada original mabadi dia. Kita katalah belajar ekonomi moden. Dia ada apa tarikh ekonomi? Tarikh ekonomi ni. Perbincangan ni berapa? Kan? Apa saja belajar ilmu ekonomi? Ini. Siapa pencetus ilmu ekonomi? Kalau dalam pembelajaran ekonomi ini dia bagi Karl Marx. Karl Marx adalah pencetus ilmu ekonomi itu kan? Karl Marx. Yahudi Rusia. Rusia. Gitu dia. Okey. Habis itu kita masuk pula cerita bismillah tadi. Dalam kitab ini pun tak ada. Okey. Wa mimma yata'allaqu bil basmalah. Ini cerita bismillah pula. Minal ma'ani daqiqah, daripada makna-makna yang halus, ma qila, apa yang disebut. Ini dengar je lah. Ada perkataan ba. Kan bismillah tu ba maknanya baha Allah. Sin sana Allah. Mim majdullah. Kan ba sin mim. Ba ini maknanya, sin ini maknanya, mim maknanya. Betul dia lah. Dia tinggalkan lah. Ada yang lebih besar. Ada pula kata wakilah al-ba tu buka usta'idin. Ba tu ialah tangisan orang taubat. Ba tu buka usta'idin. Buka tu menangis. Jadi tangisan orang yang taubat. Sin sahwul ghafin, kelalaian orang yang lepas. Kelalaian orang yang lalai. Mim maghfiratuhu lil muznibin, keampunan Allah Taala bagi orang yang taubat, orang yang berdosa tadi. Jadi bismillah tu ba tu orang yang taubat dia menangis ya. Sin tu orang yang lalai dengan kelalaiannya. Mim pula pengampun Allah Taala bagi orang yang berdosa. Basin juga. Itu daripada perkataan bismi itu. Lepas bismi itu pula tuan-tuan, bismi itu nampak 2 huruf itu. 3 huruf. Sebenarnya 4 huruf. Sebab ada satu huruf yang telah dibuang, iaitu huruf alif. Mana duduknya antara ba dengan sin. Asalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada alif. Ismi itu nama, ismun. Jadi dengan nama Allah, biismillah. Itu patutnya biismillah.
Tapi oleh sebab alif dekat sin, alif sin itu alif itu panggil alif hamzah. Hamzah apa nama itu? Hamzah wasal. Ya? Hamzah wasal ada dalam tulisan, tiada dalam sebutan. Jadi asalnya bismillah. Jadi alif tu hamzah wasal. Kalau hamzah qata, dekat alif tu ada hamzah atas dia. Kita kena baca bismillah kalau hamzah qata. Kalau hamzah wasal tak baca. Jadi kita terus kita tak ada kena alif tu, jadilah dah bismillah. Tapi dalam bismillah tu ada tak huruf alif? Tak ada. Kan? Tak ada. Alif tu tadi buang. Kenapa pula dibuang pula? Pasal bismillah ni galak sangat kita baca dan banyak kali kita menulis. Leceh lah alif perangkat selalu kan. Itu tu kalau ba tu mana dengan. Ba tu kalau mana dengan dia ada alif tak? Huruf ba tu ada alif tak ujung tu? Tak ada. Dia tu ba tu mana dengan. Jadi alif yang ada pada ba tu di ismi tu itulah hamzah wasal. Okey, kita tulislah. Baca tuan-tuan merenung saya lain macam ni. Dia dua lah. Merenung tak faham, merenung terlampau faham. Tu ada ujung. Ba campur bi ismin. Kan? Dengan nama. Tapi oleh sebab ni alif hamzah wasal. Tidak ada hamzah atas atau bawah. Maka ada dalam tulisan, tiada dalam bacaan. Jadi dia selalu baca tulis bismillah galak-galak kali kan. Payahlah tulis balik. Jadi bila disambungkan jadilah macam ni. Bismi. Jadi yang betul ni inilah kan bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini yang betul sekali. Okey. Tapi anda tengok kalau tak pernah jumpa ada alif ni kan. Terus jadi macam ni. Tiba-tiba bismi. Dan orang pun baca terus bismi. Kalau tulis pun macam ni lah. Kalau kita tak apa tak sudah alif, mana ada alif situ? Kan? Mana ada alif? Tak ada alif. Sebenarnya asalnya dia ada alif. Ini asalnya. Sebelum dicantumkan, cantum buku dia. Bila dicantumkan dia jadi macam ni. Bila dibuang alif ni, jadilah dia macam ni. Okay? Jadilah bismi. Jadi yang diterima tu ba tu apa? Sin tu apa? Mim tu apa? Ba ni tu yang kita kenal tadi buka. Buka ni bukan buka. Buka utaibin. Tangisan orang-orang yang taubat. Sin. Sin tu maknanya apa tadi? Lalai. Sin. Sahul ghafil. Sahul ghafil. Sahul ghafil. Yang mim tu maghfiratuhu. Maghfiratuhu lil muznibin. Muznibin. Nabayana. Muznib orang berdosa. Ghafilin lalai. Taibin tobat. Jadi bismi ba tu buka taibin, sin tu sahul ghafilin, mim tu maghfiratu, mana keampunan Allah bagi orang yang berdosa. Ini kata ulama. Okey. Lepas tu kata apa lagi? Lepas tu waqala ba'du sufiyah, orang sufi kata Allah li ahli safa, Ar-Rahman li ahli al-wafa, Ar-Rahim li ahli al-jafa. Itu Allah Rahman Rahim, nama Allah. Wa qalu a'udhu Allah jami'ul ulum fil ba'd. Allah Ta'ala telah kata ulama Ali,
Allah Ta'ala telah meninggalkan semua dalam ilmu itu di dalam huruf ba. Huruf ba ni. Ini huruf ba kan, bismillah kan. Semua ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan dalam dunia ni semua daripada huruf ba. Jadilah dia orang yang taubat ni. Jadilah dia bikana makana Biyakun bi yakun ma yakun. Bikana makana biyakun ma yakun. Terjemahan dia, kalau terjemahan harfiah dia, dengan aku adalah ia, aku yang adalah ia. Dia pun dengan aku ada, sedang adalah ia, aku yang sedang ada ia. Tak faham orang kan? Jadi kalau dijadikan fahaman kita, dengan sebab akulah, di kana tu ni, di itu bagi sababiyah. Dengan sebab akulah terjadi segala perkara yang telah terjadi. Daripada tak ada kita dulu sampai ada, sampai proses alam arwah, alam misal, alam ajsam, insan kami, dan sampai kita jadi macam ni kan. Dah kita jadi. Jadi dengan sebab akulah terjadinya segala sesuatu yang telah terjadi. Bikana makana biyakun, dengan sebab akulah terjadinya perkara yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Bar. Jadi itulah pegang, bagi senang. Batu maknanya bikana makana biyakun mayakun. Okey? Situ Allah Ta'ala. Ya? Aku situ Allah Ta'ala. Ba tu bi, dengan sebab akulah. Ba tu ba sababiyah. Dengan sebab akulah, kata Tuhan, terjadinya segala perkara yang telah terjadi. Dan sebab akulah, dengan sebab akulah terjadinya perkara yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Bahasa dia cantiklah. Dengan kana pula boleh jadi. Dengan kana ya, kana yakunu. Bi kana makana biyakun ma yakun. Ini kalau ini yang payah nak, yang kata belajar tasawuf payah tu nak terjemah. Kalau terjemah harfiah langsung tak tiba maknanya. Terjemahan ni daripada alim ulama lah ni. Ulama. Tak, dia tak terjemah. Dia tak yang daripada pengertian di kana makana. Daripada ulama lah. Sufi. Kalau biasa ni, Kalau biasa apa? kalau pertemanan biasa. Kalau makna harfiah. Harfiah. Bi itu dengan aku. Ba itu dengan ya aku. Dengan aku adalah ia, perkara yang adalah ia. Tak faham langsung kan? Dengan aku sedang terjadi sesuatu, perkara yang sedang terjadi ia. Ini karena madhi yang past tense. Yakuna going on. Boleh cakap. Arab. Apa dia? Sila apa dia? Oh, okey. Boleh. Boleh. Alright. Bikana makana Tak tengok model tu. Kau kat kedai tu ke? yakun mayakun. Maksudnya di sini waktu je. Fawujudul awalimi Kemudian yang kepala hitam tu yang ada tu. Maka adanya awalim tu jamak daripada alam. Dapur semua. Alam. Ada yang lain tu kepala hitam tu dia senang pecah. Ya. Ada. Adanya seluruh alam ini, alam-alam ini bi adalah kerana untuk satu lah. Okey lah. Okey. Walaysa li ghairi wujudun haqiqi. Satu tu ajalah. Dan tidak ada selain mereka wujud yang hakiki. Illa bismi melainkan dengan nama Allah.
Okey. Mana tak ada orang tu takkan wujud. Kalau tak ada Allah lah yang mewujudkan, tak akan jadi. Wa makna qaulihim ma nazartu fi syai' illa wa ra'aitu Allah fihi aw qablahu. Aku tidak melihat sesuatu melainkan aku nampak Allah Taala di dalamnya atau sebelumnya. Jadi itu bahasa itu kan kalau terjemah bukan sufi, lagi. Maknanya aku pandang apa? Aku tak nampak, yang aku nampak ialah Allah di dalamnya. Kalau ini sama-sama cakap orang yang sampai kepada Panak Uzat. Itu. Panak Uzat kan, dia tak nampak apa yang dia nampak Allah Taala satu. Yang kedua, macam kita ni boleh pakai, tapi kita segala apa yang terjadi ni semua daripada perbuatan Allah. Itu yang kita dah nampak. Peganglah itu. Aku tak nampak satu benda dalam alam ni yang aku tidak nampak Allah di dalamnya. Jadi bukan Allah yang kita nampak tu, yang kita nampak ialah hasil perbuatan Allah Taala. Ya. Sini simpang 3. Rumah orang belakang tu kau tak lalu dekat sini tak sampai. Dekat sini lah. Ini dah kurang ni, dia cantik dah. Makin kalau kita datang ini mengamuk pelajar ni. Ada lagu Piramli tu. Ada lagu Piramli, Majais. Wek lah tu. Wek lah tu. Ni orang lama tahulah. Tu dulu lagu Majais. Hebat dah. Bukan perlahan kan? Kuat betul. Ini bola kita. Ini yang terbaru lah. Ni boleh lalu. Ada Cikgu Bukhari. Kita kenal tak? Arwah dah. Dia ni garang sikit. Dia tak bongkar dah nak jamunya apa. Tahan. Kan dia ni kan jenis selalu. Macam 60-an ni. Kita sonok lah kan? Kita lelan nak. Apa dia? Bikana makana liyakunna sin. Dia belum ada tangisan orang yang sabar. Sin itu kelalaian orang yang lalai. Lepas itu maghfirah, keampunan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang berdosa tadi. Itu Allahnya lah. Di bawah tu pula ada pula kata Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ni ialah Yahudi masuk Islam. Tapi dia betul-betul lah masuk Islam, bukan macam Abdullah bin Sabah. Dia betul-betul masuk Islam. Maktubun fil Injil. Jadi benda tersebut tertulis dalam kitab Injil. Tapi cuma kitab Injil itu dah diubah-ubah dia orang. Apa itu tulis dalam kitab Injil tu? Ya banu Adama, wahai anak Adam, kama tarhamu kadzalika turhamu. Wahai anak Adam, seperti kamu bahawa menyayangi hamba-hamba Allah, begitu juga kamu akan disayangi. Sebab kalau kita kan amal kita tak sampai kat Allah, sampai langit ke-6. Kalau kita dapat ni menolong orang manusia, kalau orang lapar, orang sakit, kita tolong kan, insya-Allah amal kita akan naik ke langit. Kalau kita ada makhluk Allah Ta'ala ni, dia susah, dia lapar, dia sakit, kita tak tahu je kan, amal kita tak sampai ke Tuhan. Jadi kita kena beri rahmat dekat makhluk Allah Ta'ala. Tak kira dia kafir, tak kira dia Islam. Itulah catat dalam kitab Injil. Ya Adam, ya bani Adam, kama tarhamu, seperti mana kamu memberi rahmat, kadzalika turhamu, seperti juga kamu dirahmati. Maknanya tertulis ini firman Tuhan ni. Tapi dalam kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Taurat, Injil. Maka fatarju ayyah yarhamakallah. Bagaimana kamu mengharap untuk diberi rahmat oleh Allah Ta'ala? Wa anta la tarhamu ibadullah. Sedangkan kamu tidak memberi rahmat kepada hamba Allah. Kamu nak Tuhan beri rahmat kepada kamu,
sedang kamu tidak memberi rahmat kepada hamba Allah. Tak kira kau masuk. Tak kira. Lah nolong anjing pun. Tapi yang kalau orang berjapit, berjapit gigi dia itu. Hanya itu tapit. Gigi dia gitu ni. Ya kau. Iya. Ini kita ni yang anjing tak dapat air. Ini tak kena baik kan. Bola kasut bagi dia minum. Itu dia tak gigit betul dah. Tapi melambangkannya sapit pun kan semua gigit dah. Kita lapis dengan kayu sampai dan sapit tu kan. Dia tengok tangan kita ada kayu, lari dah. Dia mandang sekian. Terima kasih ya. Itu maknanya. Apa ni? Rahman tu. Rahimlah kama takana man idza suila a'ta. Rahim tu maknanya ialah orang yang bila diminta dia akan beri. Itu pemurah kan. Allah Ta'ala ni kan kita tak minta, beri tak kita? Beri. Tak ada kita minta itu minta ini, dapat pula. Itulah rahim. Tapi wa idza lam yus'al yaghdab, bila kita tak minta dia marah. Boleh minta dia dah beri. Tapi tu kalau kita tak minta dia marah pula. Kita kena minta. Kita kena minta. Sebagai hamba kita kena minta. Kenapa Allah Ta'ala tulis bismillah Ar-Rahman Rahim dulu? Kenapa tak yang itu yang lain? Jawabnya, ini menunjukkan rahmat Allah Ta'ala itu mendahului kemarahan dia. Anna rahmatullahi sabaqat ghadabahu kama fil hadis. Itulah maknanya perkataan ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebabnya elok kita baca bismillahirrahmanirrahim banyak-banyak. Ar-Rahim ini bagi apa tu? Kita memberi kan. Memberi kan. Memberi. Jadi memberi itu tidak tahu dia pada siapa lah. Tapi umum. Itu maknanya. Sebab lebih akal pada Islam lah kot. Tentulah. Kalau ada dua kita pilih lah. Mana yang lebih utama? Islam lah. Allah katalah jiran saya ni. Dah seminggu tak makan bulu kan. Dan kelempang kan. Saya wajib tolong. Kalau saya tak tolong, saya berdosa. Maka jangan dikira dia kafir. Dia sebagai hamba Allah. Insan. Itu dia bagi kemanusiaan. Semua makhluk. Sampailah binatang. Masuk binatang saja. Jadi bismillahirrahmanirrahim tadi sangat baik. Jemaah dia pun macam itulah. Bikana makana biyakun mayakun. Jadi untuk mendapat keberkatan yang lebih lagi, anda elok baca sebanyak 786 kali bismillah. 21 kali gitu. Ada hadis baca 21 kali nak tidur. Ada pula lagi baca 786. Kalau dekat kalau mamak tu kan dia tulis 786. Jadi 786 tu adalah jumlah abjad. Kalau bukan sekali baca kan boleh berhati lah. Yang elok tu sekali duduk. Ya. Benda beramal ni kan dalam konsep sekali duduk. 786. Jadi mana datang 786 tu? Ba, alif, sin, min. Ba tu 2. Abjad. Ba 2. Sin 1, alif 1. Walaupun dia tak ada, tapi dikira ada lah. Alif 1, 3. Sin tu katalah 10. Dah 3 boleh. Mim katalah 20. Dah 23. Macam tu lah. Allah alif lam ha. Berapa lam dah dulu? 3. 2, 3. Pasal ada syabla. Kira lah. Okay. Semua 786. Kita duduk dan sembahyang. Kita bacalah bismillah tu 786 kali. Lepas tu, ya Allah Tuhanku, dengan berkat bismillahirrahmanirrahim, barulah kita kemukakan hajat kita kepada Allah. Wait lah.
Kau sudah masuk tahfiz kan? Kau baca tu 97. Kau masuk tu ya kau baca kan? Ya Allah aku lapangkanlah dada aku ni biar senangku menghafal kalamullah. Kan? Oh, cantik. Dia dah masuk sekolah tahfiz. Tu. Okey. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal 21 kali nak tidur, elok dia baca. Kan ada hadis dia kan? Ya. Baca. Kalau baca 786 tu lagi elok. Yang macam kedai mamak tu pula, dia tak baca, dia tulis yang 786. Kan? Simbol. Ha? Simbol. Simbol. Tim dia. Ya? Tim dia. Simbol ya. Tapi saya tak membantu kata. Kalau nak jadi pelaris ke supaya syaitan tak ada. Syaitan boleh pula kan? Untuk pelaris. Manjum. Ha? Manjum. Mandram. Tapi 786 tulis juga. Oh, campur aduk kedai mamak. Okey? Noh orang lagi makan. Ha? Noh orang lagi makan. Hai. Lama. Okey. Yang malam bagi petang. Sekarang dalam kitab selesai kitab Minhajul Abidin, Bismillahirrahmanirrahim, kita dah clearkan.